أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر بتمم الخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk dalam jilsah ilmiah sambil kita berniat i'tikaf, dan juga insya-Allah malam ini kita akan mengupas kitab penawar bagi hati, yang mana kita masuk pada malam ini kita akan mengupas pada bab yang ketujuh, pada menyatakan kasih akan dunia. Pada menyatakan kasih akan dunia. Seperti mana yang kata perkara ini, ketahui olehmu akan bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu tiap-tiap barang yang di atas muka bumi, daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu dan loba ia atasnya, dan harta dan kemegahan itu setengah daripada dunia, dua macam daripada segala bagi-bagi dunia, atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati, dan akhirat itu tiap-tiap memberi manfaat kemudian daripada mati, sekalipun ada ia di dalam dunia. Yang pertamanya kata pengarang ini ialah dunia ini ialah tempat yang mana manusia menikmati isi dunia ini, keindahannya ini, dan juga dunia ini tempat nafsu dan loba, iaitu tempat manusia mengumpul harta, kekayaan, kuasanya di atasnya, dan harta dan kemegahan. Jadi ini dunia. Jadi setengah daripada dunia, dua macam dari segala bagi-bagi dunia. Maksudnya dunia ni ada dua bahagian, iaitu orang yang inginkan kebahagiaan di dunia, dia dapatlah dunia. Bagi orang yang inginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia dapatlah dua-dua tu. Lepas tu kita selalu berdoa tak? Doa yang selalu kita sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab ada orang Yahudi, orang Nasrani yang mana mereka berdoa, Allah Ta'ala tegur. Dalam surah Al-Baqarah pun sebut, mereka ini hanya minta dunia sahaja, tetapi mereka tak minta akhirat.
Jadi Allah tegur. Allah bagi tahu pada Rasulullah, bagi tahu pada umat kau, nak berdoa minta dua-dua sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkanlah kebaikan kepada kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di hari akhirat nanti. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Ni kita kena minta. Jangan tinggal doa ni tak. Kadang-kadang selalu kita baca doa ni di penutup, kan? Penutup doa ni kita baca yang ni. Pembuka doa, ya, kita minta ampun pada Allah Ta'ala lah. Allahumma ighfir lana dhunubana ni. Ya. Jadinya sebab apa? Sebab dunia ini, ya, dia penuh dengan tipu daya. Ya, kita akan bacakan tentang ayat-ayatnya itu. Ya. Seperti ilmu dan ibadah, dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadah, dan bahawasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Kecuali dua golongan yang mana tidak tertipu oleh dunia, ialah mereka yang ada ilmu dan mereka yang beribadah. Jadi dua golongan ni lah, ya, ataupun kita kena ada dua ni, ilmu dan ibadah. Tapi ada ilmu tak beribadah, dia tak jalan. Ya, ibadat ada kereta tapi tak ada enjin. Jadinya kena ada dua-dua lah, ilmu dan ibadah. Jadi barulah kita tak terpedaya dan tidak terpesona dengan keindahan dunia yang sementara ini. Jadi selamatlah kita. Kenapa? Sebabnya dunia ini ialah, ya, tempat yang dicela oleh syarak. Dia tak bagus, tempat yang tak bagus. Tapi kena kita hidup juga, ya. Dunia ini dicela bagi orang yang tertipu. Bagi orang yang tak tertipu dengan dunia, menjadikan dunia ni sebagai tempat untuk menghasilkan nikmat di akhirat, okeylah, selamatlah dia. Sebab ramai yang tertipu dengan keindahan dunia. Dia ingat dunia ni segala-galanya dan tak wujudnya akhirat. Betul tuan? Dia buat dosa, ya, dia buat perkara-perkara haram, seolah-olah tak ada akhirat bagi dia. Kalau dia mencela orang, kalau dia memfitnah orang, seolah-olahnya dia ni tak ada akhirat bagi dia. Tak rasa apa-apa pun. Dan adalah ia kepala bagi segala kesalahan. Iaitu apa dia kesalahannya? Kasih akan dunia itu, yang mana kelakuannya dicela oleh syarak. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-37 hingga yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Artinya, maka adapun mereka yang melampaui akan yang harus kepada yang haram dan memilih ia akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka bahawasanya api neraka jahanam itu ia tempat kediamannya orang yang mana melampaui akan yang harus, ya. Perkara-perkara urusan dunia ni semuanya harus, ya. Asal hukum urusan dunia kita ini adalah harus, kecuali didatangkan dalil yang mengharamkannya. Seperti mana pengharaman daging khinzir, pengharaman arak, pengharaman riba, pengharaman, ya, zina, pengharaman menfitnah semua ni, ya, datang dalil tentang pengharamannya. Makanya, ya, kalau orang yang mana mengikut hawa nafsunya itu, maka rugilah dia di akhirat. Dia akan menjadi orang yang merugi. Ya, nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tak ada pun nilai yang hebat. Dan satu nilai yang mana dunia ni di sisi Allah tak ada nilai lah. Seperti mana sabda Nabi SAW,
Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbata ma'in. Rawahu at-Tirmizi an Sahlin an Sa'id radhiyallahu anhu. Artinya, lau kanat dunya, jika ada dunia itu ta'dilu indallahi, menyamai pada sisi Allah Ta'ala sebelah sayap nyamuk, janaha ba'udatin, janaha sayap ba'udatin nyamuk, ya, kalau dunia itu menyamai seperti nilainya sayap seekor nyamuk, kata Allah Ta'ala dalam hadis tersebut, nescaya tiada memberi minum ia akan kafir daripadanya sekali minum air. Kalaulah dunia tu ada nilai, ya, pada sisi Allah bagi orang yang mana, orang yang terlalu mengagungkan dunia ni pada Allah. Allah kata apa? Kalau dunia dia ada nilai seperti mana sebelah sayap nyamuk, seperti sayap nyamuk ni, kata Allah, kalau dunia ada nilai, Allah tak, nescaya Allah takkan bagi minum orang kafir pun. Nah, kalau dunia itu sama, setara dengan sayap nyamuk, ya? Jangan duk banding dengan pokok dengan apa, tak payah banding. Ya, Rasulullah sebut sayap nyamuk je. Kalau dunia tu ada nilai setara dengan sayap nyamuk, maka Allah Ta'ala tak bagi orang kafir minum pun. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi dia, kan? Hadis Tirmizi. Ya. Dia sebut hadis yang ke-26, 35, 26, 36. Ini sebut. Ya. Maksudnya dunia tu ada nilai lah. Tapi rupanya tidak ada nilai si Allah Ta'ala. Tapi patutlah Allah Ta'ala bagi, tak kisah. Orang yang ingkar perintah dia, yang lawan cakap dia, yang lawan perintah Allah, ke orang yang kafir, ke orang yang minum arak, berjudi, zina, tak apa, Allah bagi juga nikmat udara, bagi juga nikmat rezeki yang ambil engkau, tak kisah pula. Benda tak ada padang, tak ada benda pun. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang beriman ni. Ya. Sebab tu boleh cerita tentang sayap nyamuk ni. Ya. Dalam riwayat sebut tak tentang bagaimana nyamuk di zaman Namrud. Dah cerita tentang nilai dunia je lah. Ya. Nyamuk, Raja Namrud siapa dia? Ya, dalam hidupnya zamannya Nabi Ibrahim AS. Tapi dalam kitab Taurat dia tak sebut, dia kata Raja Namrud tu jauh daripada zaman Nabi Ibrahim. Tapi dalam Quran, dalam kitab Injil disebut sama. Maksudnya Nabi Ibrahim hidup di zaman Namrud. Namrud ini datang, Namrud ini ialah cicit kepada Nabi Nuh AS lah, cicit bawah lagi lah. Ya, generasi yang keberapa lah. Ya. Nah, jadinya Namrud ni, hebatnya Namrud, pertama dia memiliki tentera yang ramai lah ketika itu. Dia mempunyai lebih kurang 700,000 tentera berkuda yang lengkap bersenjata. 700,000 tentera berkuda yang lengkap bersenjata. Kalau satu set tentera pakaian dia dengan kuda tu, katalah nilainya lebih kurang dalam 20,000 lah, kata kat darat 700,000 lah. Kaya tak kayanya Namrud ni. Ya, dia juga mahir dalam ilmu sihir. Ya, dia belajar sihir dengan siapa? Dengan Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah turunkan ke dunia tu. Di zaman Nabi Nuh, lepas zaman Nabi Nuh. Jadi hebatnya dia ni. Ya, makanya banyaklah ceritanya yang dia bakar Nabi Ibrahim lah semua tak. Tapi endingnya, ya, kita pendekkan cerita tak. Nanti endingnya itu sebab dia cabar Nabi Ibrahim AS. Mana Tuhan kau, aku nak lawan dengan Tuhan kau. Ya, maka kau suruh Tuhan kau turun lawan dengan aku. Dia bawa tentera dia yang hebat-hebat tadi pergi ke lapangan, ke tempat lapang. Ya, maka Allah tanya pada Nabi Ibrahim, kau nak suruh aku hantar siapa? Nak suruh hantar siapa ni? Yang banyak-banyak nak suruh hantar siapa ni? Malaikat ke, dekat gunung, malaikat apa semua tak? Ya, Nabi kata hantar nyamuk je lah. Hantar nyamuk je. Allah akan turunkan nyamuk. Kan? Turun tak? Ya? Nyamuk ni Allah telah perintahkan kepada nyamuk, bagi tahu, wahai nyamuk, kau makan, ya, tentera-tentera Namrud ini, daging-daging mereka ni, kau sedut darah tu bagi meluluh sampai kering. Ya, jadi nyamuk ni bongcak, sekejap settle. Namrud tengok, dia pun dah takut, dia lari balik. Bila dia lari balik, ada seekor nyamuk ikut. Ya, seekor nyamuk ikut dia. Ya, tengah-tengah duk kejar Namrud, nyamuk ni terpatah sayap dia sebelah.
Kan? Dia dapatlah duk hinggap dekat Namrud. Dia masuk ke dalam otak Namrud melalui hidung. Masuk hidung. Kan? Dia berkampung dalam otak Namrud tu lebih kurang 40 hari. Dia makan otak Namrud kan. Namrud tak tahan sakit. Tak tahan sakit. No. Lalat sekali Namrud kata, ya, dia panggil penasihat, dia kata, kau ketuk kepala aku ni dengan kayu, kata. Aku dah tak tahan lah. Sakit sangat ni. 40 hari. Tak boleh nak buat apa dah. Ya. Kawan terketuk tau. Ketung dah mula-mula. Tak boleh, tak kuat. Kau ketuk, kau kuat lagi tau. Kawan terketuk kau semua. Belum ketuk tu mati. Ya, mati. Bila dia mati, keluarlah nyamuk. Keluarlah nyamuk tu balik. Dengan sayap yang tadi dah patah sebelah. Nak terbang pun tak boleh. Tak. Maka Allah Ta'ala offer pada nyamuk. Nyamuk kau nak apa? Ya. Kau nak dunia, seisinya aku boleh bagi. Kau sebut aku yang kau nak. Aku tak nak semua ni, ya Allah. Aku tak nak semua ni. Aku nak kau pulang balik sayap aku sudah. Kan? Kau bagi balik sayap aku yang patah sudah lah. Aku tak mahu yang lain-lain semua aku tak nak. Aku nak sayap aku balik, aku nak terbang. Itu perumpamaan dunia tadi tu. Kalau dunia tu setara dengan sayap nyamuk, sudah pasti Allah Ta'ala tak bagi minum orang kafir pun. Seteguk air pun tak dapat. Kan? Tapi sebab nilai dunia tu lebih rendah daripada sayap nyamuk, tak kisahlah, ambil lah korang. Tak? Itu cerita dia. Ini bagi orang yang terpedaya dengan dunia, yang menjadikan dunia ni ya, sebagai tempat dia ni seolah-olahnya akhir tak wujud akhirat. Ini untuk orang-orang macam ni lah. Tapi bagi orang mukmin lain. Orang mukmin ini menjadikan dunia tempat ladang dia, tempat dia menjana, melabur, kan? Pahala. Ya, tempat dia menggandakan nilai pahala dia. Dia tempat dia nampak pelaburan dia ni bukan di sini, tapi di sana, di sana. Di akhirat nanti. Itu bagi orang mukmin tak ada masalah. Yang Allah Ta'ala hinakan dunia ini bagi orang yang duk terhegeh-hegeh dengan dunia. Duk terhegeh-hegeh dengan dunia ni. Kan? Sampai lupa kau punya kerja punya sibuk sampai semayang pun kau lupa. Kan? Hebat sangat kata semayang ni. Main jemaah pun tak ada. Kan? Sibuk cari rezeki, sibuk sana urusan dunia, sibuk sangat kan. Tapi semayang pun tak boleh. Bukannya semayang tiap setengah jam pun. Kalau solat fardu tu 50 waktu, mungkin setiap setengah jam kita akan solat. Ini 5 waktu je. Dan setiap waktu pun berbeza. Maghrib isyak cepat-cepat pun tak adalah sampai lebih daripada setengah jam pun. Okey, bolehlah buat. Dekat sejam juga. Boleh buat lah. Tetapi ya, bagi orang yang tertipu ni, yang Allah Ta'ala hinakan dunia ni. Yang kuduk terhegeh-hegeh dia. Tapi adalah dalam satu hadis maut tadi, tapi hadis ni berstatus maudhu'. Dia kata apa? Hadis ini disebut dunia ni macam bangkai. Ibarat bangkai. Tapi hari ini dia dalam kitab Maudhu'at lah. Ya? Ibaratnya bangkai. Hanya anjing-anjing sahaja yang duk terhegeh-hegeh dengan bangkai ni. Ya, begitu perumpamaannya lah. Ya. Jadinya ya, kita fikir-fikir lah. Bukan salah tak nak kumpul nikmat dunia, tapi pastikan setiap yang terdapat itu untuk tujuan agama, untuk tujuan keredaan Allah. Kemudiannya sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnu mu'mini wa jannatul kafiri. Rawahu Muslim wa Ahmad. Ya, wa Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya bermula dunia itu penjara. Ya, dalam buku tu dia tulis penjaga kan. Kadang dia orang typing error ni. Itu tulis penjaga. Dalam ni penjara. Ya, penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Kenapa penjara? Sebab orang Islam dia terikat dengan hukum-hukumnya. Hukum wajib, harus, ya, makruh, haram, sunnah, semua ni dia terikat. Dia terikat dengan hukum halal dan haram. Itu yang kata penjara. Nak minum arak tak boleh, haram, hukumnya berdosa. Tak boleh minum. Nak main judi tak boleh, hukumnya haram, berdosa. Ya. Tapinya kalau di syurga esok Allah Ta'ala sediakan terus sungai arak. Kau minumlah kau. Tapi sungai arak di akhirat tidak memabukkan, tetapi kelazatannya tak tahu macam mana tuan-tuan, sebab tak pernah try kan. Jadi tak tahu lazat itu macam mana kan. Jadi bersabar sekejap ya. Di akhirat esok di syurga kau minum ikut suka kau lah, minum macam mana pun. Sebab benda-benda ni Allah Ta'ala uji manusia, orang-orang beriman khususnya.
Ya, tapi bagi orang yang kafir, kita kena faham. Dia sebut kafir sini, dia bukan saja usul pada kafir i'tiqad. Bukan kafir acong, muniandi, kalimutu, semua tu. Itu kafir i'tiqad. Ya, kafir juga bermakna orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ingkar. So, di mana hadis pun sebut farqu bainal mu'min wal kafir taraka solah. Beza antara orang mukmin dan orang kafir ialah meninggalkan solat. Bila masuk orang kafir itu solat. Tetapi nak beritahu orang kafir sini orang yang ingkar perintah Allah SWT, yang menderhaka kepada Allah SWT. Jadi mereka yang ingkar ini. Ya, jadinya ya, bagi orang yang ingkar perintah Allah, dia tak kisah pun dia buat benda haram ke, pada dia tak ada apa-apa. Nak minum arak, nak berzina, nak buat apa, nak bersinah orang, nak kata orang apa semua, dia tak ada masalah. Sebab pada dia tak ada apa-apa. Yang lagi bahaya tuan-tuan, bila mana seorang dia ni orang Islam, dia buat dosa dan dia telah letak satu target. Aku esok, aku pencin, aku tobat lah. Esok umur aku 70-80, aku tobat lah. Macam dia dah tahu dah bila dia nak mati. Ini lagi bahaya pemikiran macam ni. Ya, inilah antara orang yang bila dia bertaubat, Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Kan? Dia konon-konon nak, dia target apa esok. Tak lu esok aku dah pencin-pencin, esok aku tobat lah. Kan? Nanti aku pergi Mekah, aku taubat lah. Kan? Dia letak, dia dah setting satu time. Kan? Sedangkan taubat itu bukannya ya ditangguh-tangguh. Itu jam juga taubat. Itu baru taubat yang diterima. Ya, bukan ditangguh-tangguh. Sebab tu dah. Ya. Kalau macam orang nak berhenti merokok dah. Rokok ada lagi satu kartun. Tunggulah habis kartun dulu lah. Baru nak berhenti. Taubat tak berhenti lah tu. Sebab bila habis kartun yang ni akan datang kartun yang lain. Nah, mari nak stop baru pula. Kalau dia tak beli pun kawan bagi. Tak je kawan nak menganjing dia kan. Tak nak bagi dia berhenti supaya tak kehilangan ahli kelab. Kan? Jadinya kawan bagi lagi. Kan? Esok kau dah biasa kau beli lagi. Itulah, jangan ya. Sebab itulah dunia ini bagi orang-orang mukmin ini ibaratnya penjara. Bukan masuk penjara tu dalam jirak, tapi terhalang dengan hukum-hukum. Dia tak ada hukum halal dan haram. Ya, dosa dan pahala. Dan sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wal mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya dunia itu ditinggalkan akan dia dan jauhkan akan dia dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya, melainkan zikrullah dan barang yang kasih Allah Ta'ala akan dia daripada segala taat dan orang yang alim dan yang belajar ilmu. Apa benda dia sebut ni tak? Maksudnya dunia mal'unah itu adalah dunia ni dicela. Dan siapa saja yang ada dalam dunia semuanya dicela. Mal'unah laknat kan? Dia laknat. Ya, illa zikrullah, kecuali orang-orang yang ingat pada Allah, maka dia terselamat daripada celaan ini. Ya, yang mana dia ni daripada segala taat dan orang yang alim, orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu, dia akan selamat. Disebut tak? Orang dunia ini dilaknat, dicela, dan apa dalam tu semua dicela. Kecuali yang dikeluarkan. Sama dalam suratul Asr. Illal layl wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya semua manusia ni dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan mereka ini berpesan-pesan mengajak orang kepada kebenaran. Mereka mengajak orang kepada dengan penuh kesabaran. Jadi itu kurang sama lah maksudnya dalam Quran sebut semua. Ni pun sebut semua. Tapi dikeluarkan kecuali. Ya, orang yang ada ilmu tentang dunia ini, ilmu tentang tipu daya dunia, maka dia terselamatlah daripada dicela lah. Ya, ni. Itu maksud dia situ. Ya, bukan kita mengatakan, sebab tu kadang-kadang orang salah faham tentang dunia. Sebab dia baca tentang dunia ni, dunia dicela, dunia ni ibarat pangkat, dunia macam mana. Lah dia pun tak tinggalkan dunia, dia sibuk dengan masjid je lah. Duduk ada. Ya, maka pada dia tak ada lagi dah. Dia tak perlu lagi dah aku sibuk-sibuk dengan dunia, aku tak nak kerja, aku tak nak apa, nak beribadat sajalah. Betul ke orang fahaman macam ni?
Duduk kan. Tak betul. Kalau tidak, tak adalah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia halau, dia pergi, dia bukan ni lah, dia makan, dia suruh orang sufah ni, yang duduk di Masjid Nabawi tak, dia duduk ramai-ramai tak, dia ambil rotan, dia kata kau pergi kerja. Ya, kau pergi kerja. Time solat nanti kau datang balik. Pergi cari rezeki dulu. Duduk melengung tunggu orang pergi hantar makanan, bukan ada grab food pun. Kan, tunggu orang bagi je tak boleh. Kan, kadang-kadang orang salah faham tentang konsep dunia tu, setelah dia begitu bermusuhi dunia. Sedangkan kita tetap berhajat pada dunia. Makan, minum, pakai kita, tempat tinggal kita tak. Kan? Rasulullah pun pesan, aku pun berkahwin. Kan? Yang kau tak nak kahwin tu pasal. Aku juga tidur, aku juga berpuasa tak. Aku juga berbuka. Jadi jangan berlebih-lebih. Dalam bab ibadah ni jangan lebih pada Nabi. Nabi tegur dah. Dan 3 orang pemuda yang datang ni. Yang seorang tak nak, yang seorang tak nak kahwin, yang seorang nak puasa setiap hari, yang seorang lagi tak nak tidur, nak bertahajud manjang. Rasulullah tegur. Kau tahu tak aku ni Nabi tau. Bukan Rasulullah nak belagak ni Nabi, tapi Rasulullah kena bagi tahu, aku ni Nabi, tetapi aku juga berkahwin. Yang kau tak nak kahwin tu apa pasal? Nak hebat sangat, nak hebat daripada aku ke? Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Yang kau puasa tak nak buka apa pasal? Aku juga tidur. Bukan aku panjang. Ada ketika Rasulullah pun tak tahajud juga. Kan? Tapi tak adalah Rasulullah kata, tidaklah Rasulullah tu tinggalkan tahajud banyak kali, tak ada pun. Kan? Jadinya maksudnya Rasulullah juga tidur lah. Bukan tak tidur pun. Kan? Bukan tak tidur. Cumanya kalau witir, Rasulullah memang tak pernah tinggal lah. Jadinya Rasulullah bagi tahu pada kita bahawasanya janganlah berlebih-lebih dalam bab ibadah ini, sebab Rasulullah tahu umat baginda ni lemah-lemah. Ya. Sebab apa? Allah Taala berpesan di kursi pun, ya, beribadahlah kamu ya sedaya mungkin lah. Janganlah berlebih-lebihan. Sebab apa? Aku takut kau jemu. Dan aku tak pernah jemu pun, kata Allah. Aku tak pernah jemu, tapi aku takut engkau yang jemu nanti. Kan? Kadang-kadang manusia ni bila dia beribadah, dia berdoa sebab dia ada hajat. Dia nak kasih satu, dia ada target, aku nak dapat sekian. Jadi dia pun rajin datang masjid, rajin solat, rajin doa, rajin. Dan dia target tu dia tak dapat. Bila dia tak dapat, dia kecewa. Bila dia kecewa, dia dah patah hati. Dia pun kata apa? Malahlah aku mari masjid. Malahlah aku semayang kat masjid. Aku hari tu beria-ria, berdoa, minta. Tak dapat pun. Kan? Dan dia pun kecewa. Lepas tu Allah Ta'ala kata dalam ibadah, ya, sikit-sikit je lah, relax ya. Orang Cina kata man mah. Kan? Buat sekadar kamu je. Buat. Yang penting buat, jangan tak buat langsung pula. Buatlah. Baca Quran katakan buatlah. Tak boleh banyak, sikit pun boleh. Tapi tiap-tiap hari lah baca. Bila baca tiap-tiap hari, kita capailah juzuk yang ke-30. Tapi kalau tak dimulakan dengan satu muka surat pun, macam mana nak khatam Quran? Mula pun tidak. Tak. Gunung yang puncak gunung ditawan bermula dengan langkah yang pertama. Kalau pendaki tu tak melangkah pun, nak naik sampai ke puncak gunung tu macam mana? Tak mulakan pendakian, tak langkah pun tak. Jadi nak mengharapkan tu sampai, mana mahu. Itu juga dengan ibadat. Ya? Jadi kena ada ilmu. Dia kena belajar ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita kena belajar ilmu. Barulah kita tahu kepentingan dunia dan juga akhirat. Allah Ta'ala juga pesan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa tentang habuan kamu kat dunia, kena buat. Kan? Kita jadikan nikmat rezeki yang Allah Ta'ala bagi ni untuk mencapai ke akhirat. Kekayaan yang kita ada untuk bawa pergi akhirat. Kekayaan yang kita ada untuk kita kongsi bersama-sama tak? Bantu orang yang tak kaya, bantu orang miskin, tu tujuan dia. Bukan kekayaan itu untuk kita seorang, bukan, kongsi sama-sama lah. Macam mana kita nak kongsi sama-sama? Dengan adanya zakat. Sebab tu dikenakan zakat. Kalau kita tak bagi zakat, dikenakan sedekah. Bagi ke sedekah banyak-banyak. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia, ya, permahuan. Dan adalah ia perhumaan. Perhumaan ni maksudnya ialah ladang lah. Padi huma. Ya. Perhumaan bagi akhirat. Ya, maksudnya dunia ini juga adalah tempat ladang. Kita menjana untuk kita bercucuk tanam di ladang ini untuk kita bawa pergi akhirat.
Ya, menanamnya di dunia, menuainya di akhirat. Selagi mengetam engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik. Itu dia kata tadi, menanam di dunia, mengetam kita di akhirat. Dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Yang kita nak pergi akhirat ini ialah ketakwaan kita, ya. Kita berpuasa, puasa dengan takwa. Kita solat, solat dengan takwa. Kita bersedekah, sedekah dengan takwa. Maksud dengan takwa tu apa? Dengan sifat takwa. Tak nak menunjuk-nunjuk, tak nak ada sifat riak kita dalam ibadah. Itu sebutnya takwa tadi. Iaitu perjalanan ke negeri yang kekal kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa tadi tak. Dan menuntut bekal oleh kamu, maka bahawasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu, ya, menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan akan larangannya. Itulah takwa. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Ya, orang yang terpedaya dengan dunia tadilah, pada dia ingat dunia lah segala-galanya, ya, dan melupakan akan dia oleh segala kesedapannya daripada perjalanannya, seperti seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai. Maka melihat ia buah-buahan di dalam hutan ini, maka bersungguh-sungguh ia makan buah-buahan itu, hingga ketinggalan ia daripada kawannya. Kan? Sampai tu tempat tengok ada pokok buah-buahan rambutan ke pokok durian. Dia pulun dekat situ je lah. Makan sampai tak fikir dah lah. Ada perjalanan jauh lagi tu nak pergi ni. Dah. Bila dia dah makan banyak-banyak ni, dia pun dah mengah. Nak bangun tak larat. Orang ni semua nak jalan dah, tak tunggu kau. Ya. Tinggal macam tu, kita duduk tunggu mengah tu, kata terima dengan dunia tadi. Kan? Ambil takat patut je lah. Maka sesat ia dan menerkam akan dia oleh binatang yang buas. Sebab dalam hutan duduk seorang-seorang, mudah dibaham oleh binatang buas. Kan? Kalau ramai-ramai ni risau juga, rimau, singa nak masuk tak? Tapi kalau seorang-seorang, mudah diserang binatang buas. Itulah jiratnya. Ya. Dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia, dan hatinya kusang dan bersih daripadanya, niscaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Ya, ada orang dia kata, saya ni kumpul duit banyak-banyak tu saya nak sedekah, sebiji macam korun. Korun macam ni juga dia tabur janji-janji manis tak. Dia nakkan dapat habuan dunia ni, dia kata saya bila dapat habuan dunia saya nak macam ni, nak sedekah, nak itu, nak ini, kedua-kedua kan. Ya, tapi bila dapat sungguh-sungguh habis dia, tertipu dia. Ya, telah menipu akan dia oleh syaitan. Mana mungkin orang yang tak ada sifat takwa, tidak ada sifat kehambaan dalam diri dia, bila mana dia mendapat habuan dunia, dia boleh uruskan habuan dunia ini untuk akhirat. Dalam hati tak pernah ada akhirat, dalam hati tak pernah ada takwa, tiba-tiba dapat nikmat dunia, ya, dia boleh kata nanti saya nak uruskan tu, mana mahunya, memang tertipunya lah. Ya, tertipu dengan dunia. Kecuali dia ni memang dah ada takwa dalam hati dia, dapat nikmat dunia pun dia tak risau dah. Ini semua amanah Allah bagi aku uruskan je. Tak. Tapi bagi orang yang mana tak ada takwa dalam diri dia, tiba-tiba sebelum dapat dia janji macam-macam nak bagi tu bagi ni tertipu. Korun lah tu. Ya, sebab apa? Tidak ada takwa dalam diri dia. Sebab tu Nabi Musa nasihatkan dia, engkau tak payahlah kaya-kaya, kau macam ni pun dah okey. Dia berkerah juga tak. Jadi dapatlah macam tu. Rupanya harta itu membawa laknat kepada dia. Kerana sabda Nabi SAW, innama mathalu sahibud dunya kal mashi fil ma'i, kal hal tastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qadamahu. Artinya, hadis riwayat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-72. Artinya hanya senya bandingan yang mempunyai dunia seperti perjalanan pada air. Kal mashi fil ma', orang yang berjalan atas air.
Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Ya, orang yang biarkan kita suruh jalan tak air, jalan tepi pantai cukup lah. Ya, kaki kita tu kena air, ombak-ombak tu. Basah tak basah kaki kita? Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Dan dicerita daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ala luha hisabun wa haramuhan nar. Artinya, yang halal daripada dunia itu sebab bagi dihisab, diperiksa pada hari kiamat. Dan yang haram daripadanya sebab bagi diseksa dengan api neraka. Jadi yang halal ini, harta-harta yang halal, sumber-sumbernya halal ini, ya, akan diperiksa di hari akhirat. Jadi, adapun sumbernya haram, tak payah nak timang-timang lagi dah. Terus diseksa lah dalam api neraka. Dan diriwayatkan bahawasanya melihat oleh Nabi Isa AS akan dunia pada rupa perempuan yang tua yang sangat hodoh atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Maka bersabda ia baginya, berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu? Maka menjawab dunia itu yang menyerupai perempuan tua yang hodoh tadi itu, tiada dapat aku menghingga. Tiada dapat aku menghingga mereka itu. Maksudnya dia tak dapat kira berapa banyak. Tak berapa banyak suami dia ni. Ya, maka bersabda ia, adakah mentalak mereka itu akan dikau atau mati mereka itu daripada engkau? Maksudnya suami dia banyak-banyak ni, adakah telah menceraikan dia ni? Maka berkatalah dunia ni, bahkan aku pernah sekalian mereka itu. Maka bersabda Nabi Isa AS, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Betapa tiada mengambil tauladan mereka itu dengan sekalian suami engkau yang dahulu, wallahu alam. Maksudnya ialah, ya, di perumpamaan lah dunia ni berat perempuan yang hodoh yang berkahwin dengan ramai suami. Jadi Nabi Isa tanya, maksud ramai suami ialah mereka yang terpedaya dengan dunia. Mereka yang suami lelaki yang terpedaya dengan perempuan hodoh ni tadi. Nabi Isa tanya balik pada dia, adakah mereka ni menceraikan engkau? Maksudnya orang yang ikut engkau ni, wanita tu yang hodoh ni, adakah mereka menceraikan engkau? Padahal dia tengok perempuan hodoh ni. Maka kata dia, aku pun tak tahu dia orang tak cerai tak. Ya? Mereka pun tak ada menceraikan aku pun macam tu juga. Akhirnya malanglah orang macam ni. Ya, tertipu dengan dunia. Jadi itu perumpamaan dia lah tentang dunia. Sebab itulah, bila mana sebut tentang dunia ini, bukanlah bermaksud kita nak tinggalkan dunia, tak payah buat apa-apa, tak payah kerja untuk fikir akhirat. Kita bukanlah seperti agama-agama lain. Yang mana ada setengah agama tu, ya, bila mereka percaya dengan, kata kita ni dunia tak mahu, dunia jahat. Mereka pecilkan diri mereka, tidak mahu berurusan dengan dunia, ya, tak nak terlibat dengan apa saja urusan dunia, nak duduk dalam kumpulan mereka sahaja dah. Jadi malanglah. Sebab Allah Ta'ala pun bukan takat suruh kita ni beribadah. Allah Ta'ala juga suruh kita berjalan. Dan pergi tengok muka bumi Allah. Pergilah cari rezeki. Sebab ketetapan Allah, rezeki tu Allah dah bagi. Pergi cari. Rezeki tu ada, cuma kena pergi cari sahaja. Dan pergi cari pun pula Allah dah tentukan berapa banyak kau dapat. Tapi bila mana seorang tu, dia berpegang prinsip, alah apa nak risau, ulat dalam batu pun boleh hidup. Tak apalah kalau macam tu, pergilah jadi ulat. Sebab ulat tu dia tak kahwin. Dia tak ada suami isteri, dia tak ada kawan-kawan, dia tidak hidup dengan cara berkelompok, dia hidup seekor-sekor dia je. Pergilah jadi macam ulat. Senang buat umum macam tu tak? Bukan begitu. Kita manusia ni Allah Ta'ala jadi. Penyebab kita masuk ke syurga bukan kita seorang. Dan penyebab kita masuk ke syurga juga bukan ibadah kita sahaja. Ya? Sebab itulah sebuah Allah Ta'ala sebut, hablu minallah wa hablu minan nas. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Jaga dua-dua kena jaga. Dia tak boleh jaga salah satu. Dua-dua. Hubungan dengan Allah kena jaga. Dan juga hubungan dengan manusia juga kena jaga. Barulah selamat kita di akhirat. Ya, itu tuan-tuan tentang kupasan dalam bab yang ketujuh.
InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula pada bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Membesarkan diri. Sungguhnya apa yang baik itu adalah Allah SWT, sebarang kelemahan dan kurangan saya ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.